Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ni dah hari kedua kita berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kita duk tunggu setiap hari kan. Start daripada Rejab dah kita buat promo. Supaya kita semua ni pakat doa, dapatlah kita mencapai dan kita dapat, maknanya duduklah dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Sebab tu saya post pada satu hari sebelum Ramadan. Biasanya kalau orang Arab, saya ada tuliskan pada malam Tarawih first tu, mereka akan saling berpelukan di antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab gembiranya, sebab Allah bagi nyawa untuk kita merasai nikmat Ramadan. Sebab bukan semua orang kita gembira nak masuk Ramadan, tiba-tiba Allah tarik nyawa sebelum. Saya adalah beberapa kawan yang Allah tarik nyawa sebelum. Dan memang saya terkesan sangat bila ada kawan yang meninggal saat sebelum Ramadan. Itu rezeki dia lah. Tapi rezeki kita, Allah bagi nikmat. Tahun ni dapat bersama-sama lagi. Baiklah, untuk tahun ini insya-Allah saya akan live setiap hari, Isnin hingga Jumaat pada pukul 12 tengah hari. Dan hari Sabtu saya akan live juga. Hari Ahad pun insya-Allah. Cuma hari Isnin sampai hari Jumaat saya akan menggunakan buku Tazkirah Ramadan. Buku ni siapa yang ada 30 tazkirah dari mutiara kata almarhum Tuan Guru. Tuan Guru ni Abdul Aziz ni, nikmat adalah merupakan tokoh yang bukan calang-calang lah. Kalau kita ingat, kalau siapa yang duduk di Kelantan setiap hari Jumaat memang akan mendengar lah dekat Medan Ilmu ni penuh. Tak apa kira parti, orang bukan Islam pun ada datang nak dengar kuliah Tok Guru. Lalu dikumpulkanlah 30 tazkirah daripada kata-kata almarhum Tok Guru ni Aziz diri. Jadi saya akan bacakanlah satu tazkirah satu hari pukul 12. Tu kita punya jadual lah. Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu kita akan fokus menjawab soalan-soalan yang banyak sangat masuk dekat saya punya FB, dekat saya punya IG, dekat saya punya TikTok kan. Banyak sangat masuk soalan-soalan tentang fiqh, wanita dan juga Ramadan. Hari Sabtu lah saya jawab, senang Ada juga kadang-kadang saya jawab juga dekat FB. Macam yang semalam saya jawab tentang witir. Ini ada lagi orang tanya tentang cara witir. Tak apa puan-puan, kita faham. Sebab kita ni pun kadang-kadang bila Ramadan baru kita terfikir nak witir macam mana. Sebab bulan biasa mudah witir kat ujung je, betul tak? Tapi bulan Ramadan ni witir dekat tarawih lagi, dekat ujung lagi. Itu yang jadi pening. Jadi jangan pening-pening, pergi dekat saya punya page. Ada saya kongsikan posting yang panjang tentang kaedah witir. Okey, pada hari Ahad pula saya akan menggunakan kitab Keluarga Mawaddah. Bagaimana kita nak didik anak. Saya lupa nak beritahu tema tazkirah Ramadan kita pada tahun ini sepanjang 30 hari adalah inspirasi tarbiyah Ramadan sekeluarga menuju syurga. Kalau tahun lepas inspirasi keluarga bahagia kan. Tahun ni kita fokus kepada bagaimana bulan Ramadan ni kita bukan seorang-seorang nak beribadat, nak kejar pahala Ramadan, nak kejar ibadat, tak. Tahun ni kita nak target sekeluarga kita masuk syurga. Kita cuba didik suami kita, anak-anak kita, isteri kita supaya bersama-sama dengan kita. Dan insya-Allah tunggukan juga 10 terakhir saya nak jemputlah kepada semua untuk masuk circle saya Ustazah Asma Husin. Kita ada grup khas, WhatsApp grup khas yang mana dengan WhatsApp grup khas ni kita sentiasa akan ada program-program bersama secara tertutup dekat Google Meet. Kenapa Ustazah buat tertutup? Yang tu special kepada siapa yang nak join circle saya sahaja. Kita buat tertutup. Lagipun kalau untuk munajat pada waktu malam tu saya lebih selesa dalam grup yang tertutup. Bila live ni kan semua orang seluruh dunia boleh tengok. Saya pun rasa tak selesa sebab saya ni ustazah kan. Okey, baiklah, hari ni tajuk kita nak bincang adalah
Tazkirah Ramadan, 30 tazkirah daripada mutiara kata almarhum Tuan Guru. Ada lagi duk tanya. Waalaikumsalam, Puan Mazna, Puan Yuslina, Alhamdulillah. Apa khabar Ramadan semua? Puan Ros Mekah, lama tak jumpa Puan Ros Mekah. Kita selalu jumpa dekat Alam Ayah kan? Terima kasih Cik Ahmad Ridwan. Terima kasih. Okey, hari ni pada tazkirah yang pertama, sebab semalam saya tak tazkirah. So hari ni kita start pertama lah. Iaitu tajuk dia, gembira ke hati kita dengan Ramadan. Bukan kita ni gembira. Kita ni memang kita nampak macam gembira. Physically nampak macam gembira, tetapi dalam buku ini dia mengkisahkan tentang kita supaya kita ketuk hati kita. Adakah hati kita sebenarnya bersedia dan gembira dengan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita tahu, bila masuk bulan Ramadan kita akan bacakan ayat 183 daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Cuba tengok ayat ni, dia berkisah tentang kefarduan berpuasa pada bulan Ramadan, tapi yang penting kita bukan nak tekankan yang tu, sebab kita dah lepas dah usia berfikir tentang lapar dan sebagainya. Yang kita nak fikir sekarang, la'allakum tattaqun, supaya kita semua dapat menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi bila kata orang yang bertakwa, ini sebenarnya soal hati. Sebab itu kalau tengok dalam buku ini dia menyatakan matlamat puasa ni yang sebenarnya adalah nak membentuk sifat rohani manusia agar boleh lengkap sebagai seorang manusia yang sempurna. Kadang-kadang luaran kita nampak hebat, luaran kita nampak sihat dan cergas, betul tak Tetapi rupanya spiritual kita sakit, rapuh dan lemah. Apa buktinya? Nampak di luar macam kita bijak mempertahankan prinsip kita, macam orang kata tegas menjaga diri kita. Tetapi rupanya bila berdepan dengan cabaran maksiat, bila berdepan dengan cabaran-cabaran derhaka kepada Allah, rupanya kita tergolek-golek sama macam orang lain juga. Itu tandanya jiwa kita sakit. Sebab itu Ramadan ni sebenarnya kita kena fokus apa dia? Bukan semata-mata fokus fizikal, tetapi kena fokus pada rohani. Tapi yang anehnya, bila kita kena fokus pada rohani, Allah suruh kita tahan makan dan minum serta nafsu syahwat pada siang hari. Nampak tak? Allah suruh kita tahan makan dan minum. Tapi bagi orang yang tak berapa faham, dia nampaknya okey, maka bulan Ramadan is the best time untuk kita kurus. Dia akan nampak macam tu. Tapi dia tak nampak sebenarnya Ramadan is the best time bila kita kekang punca nafsu kita, iaitu perut dan juga kemaluan. Kita kekang, walaupun halal, benda tu halal, tapi kita kekang daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari. Rupanya efek tu bukan pada tubuh kita. Efek pada fizikal ini sebenarnya itu adalah bonus, tapi efek yang sebenar Allah nak ialah pada hati. Jadi Ramadan ini adalah, sebab tu disebutkan Ramadan bulan tarbiyah, dan Ramadan ini adalah soal hati. Jadi kita kena banyak bicara soal hati pada bulan Ramadan. Tu dia punya pokok pangkal. Seterusnya, dalam ni ada 5 poin utama lah yang diceritakan dalam kitab ini. Pertama disebutkan, tanda hati itu bersih ialah bila wujudnya perasaan yang amat gembira dengan kedatangan Ramadan. Perasaan ini tak boleh dibuat-buat. Perasaan ini mesti berasal daripada lubuk hati yang suci. Kalau saya orang undang-undang ni, hati suci dia panggil, suci hati. Suci hati ni maknanya tulus betul-betul. Bila nak buat sesuatu tu bukan kata kita gerakkan anggota, kita gerakkan mata, kita gerakkan mulut. No. Tapi kita gerakkan daripada hati, dan hati ni sebenarnya yang kita panggil kerajaan yang paling susah nak ditakbir, iaitu kerajaan hati. Kita kan belajar dalam hadis sebut, hati ni raja segala anggota. Baik hati, baiklah yang lain. Rosak hati, rosaklah yang lain. Sebab itu bulan Ramadan ini, kalau hati kita tu bersih, kita gembira dengan kehadiran Ramadan. Kalau budak-budak tu memanglah dia akan tanya, ibu pukul berapa ni sekarang? Pukul 12. Kenapa lambat ibu? Ibu sekarang pukul berapa? Baru 12 minit. Setiap minit tanya. Abang Adam pun ada. Assalamualaikum Abang Adam.
Nanti kita buat live sekali Abang Adam ya. Abang Adam pun ada. Terima kasih Abang Adam sebab join saya punya live. Okey, seterusnya dia kata, perasaan ini bukan dibuat-buat tetapi mesti disinari dengan cahaya iman dan takwa. Bukan kita gembira sebab bulan Ramadan ni lah kita akan jumpa kuih yang rare-rare. Kalau Kelantan ni ada kuih naik bak. Ni sebut kuih kan tengah hari kan jadi macam lain. Tapi saya nak ceritanya ada orang dia excited sebab bazar Ramadan is the best tempat pasar yang kita nak pergi. Tapi ustaz-ustaz pun ramai dah bagi tahu kat kita kan. Kalau boleh Ramadan ni kuranglah pergi bazar. Tapi anak-anak kadang-kadang nak ganjaran, dia pergilah macam saya kan. Nak bagi ganjaran kat anak pergi bazar. Tu masa anak kecil-kecil lah. Tapi sekarang dia orang pun dah tak berapa dah. Sebab kalau nak pun mungkin kuih yang dia minat je ataupun kita buat sendiri. Tu maksudnya. Seterusnya dia kata, tetapi ialah ada kalau orang ni dia nampak gembira di luar. Tetapi rupanya dia kata, dalam dirinya nampak macam seperti gembira. Tapi rupanya dia gembira dengan membuak-buak di hati kecil kerana sifat haloba. Bukan terhadap tawaran menarik daripada Allah, tapi haloba kerana benda-benda lain dekat bulan Ramadan yang muncul. Tapi orang yang betul-betulnya hati tulus dan ikhlas, macam mana sifat dia? Sifat haloba, tamak, nak rebut tawaran daripada Allah. Masa mana ustazah waktu berkat? Kita tanya. Ustazah, macam ustazah-ustazah yang ada, ustaz-ustaz yang ada, dia senaraikan doa. Kita pun tulis. Ini sifat haloba macam ni, tamak ni. Ustazah berkat ke sekarang? Okey, saya angkat tangan berdoa. Ustazah, apa lagi pahala yang saya nak buat? Tercari-cari. Ini sebenarnya hati yang sangat gembira menyambut kedatangan Ramadan. Tandanya macam mana? Mulut tersenyum puas, dada terbuka lapang, hati sangat girang. Kerana apa dia? Kerana terlampau sangat nak mencari dan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda hati bersih yang kita nak target pada bulan Ramadan. Yang kedua, apa tanda orang tu gembira sangat apabila kehadiran Ramadan? Dia tulis di sini adalah, penulis ni tulis, ambil daripada kata-kata almarhum Tok Guru. Apa katanya? Dia akan nampak pada bicaranya. Dia cakap tentang apa? Dia gosip tentang apa? Dia scroll dekat TikTok, IG, FB ni tentang apa? Dia cari apa? Bila dia cakap kat anak dia, dia berbual tentang apa? Dia bercakap dengan suami dia, berbual tentang apa? Kalau hati yang tulus ikhlas kepada Allah, gembira sangat, hari-hari bercakap pasal Ramadan. Ibarat orang bercinta. Kita kan, siapa sini ada suami isteri, ingat tak masa kita bercinta dulu? Saya kan ibarat lepas tunang tu mandi tak basah. Saya ngaku mandi tak basah, tidur tak lena. Macam kalau kita tak nak cakap pun, terkeluar daripada mulut. Bercakap juga tentang cinta lah, tentang sayang lah. Tiba-tiba sengih seorang. Macam itulah orang yang betul-betul gembira dengan kehadiran Ramadan. Dia kata, dia kata nada suara yang semacam merungut dan bagaikan kurang senang dengan Ramadan. Ada juga macam ni, berkeluh kesah dengan kehadiran Ramadan. Nampak macam gembira, nampak macam bersungguh-sungguh membuat persiapan. Tapi kita kena tengok, persiapan kita banyak nak sambut Ramadan ke, atau persiapan kita nak kaut untung dunia dekat Ramadan ke, ataupun persiapan kita ni nak dapat orang kata ganjaran sementara, persiapan kita untuk Syawal. So kena tengok kat situ. Dia kata dia akan nampak apa yang dibualkan. Dia kata contohnya lah, masa berbuka puasa kita bual tentang apa? Tentang kekalutan jam ke, waktu maghrib ke, makanan juadah puasa ke, kita tengok gelagak manusia ke. Kalau kita banyak berbual tentang benda lain, sangatlah rugi kerana itu tanda hati kita tidak gembira. Yang ketiga, Allah menjadikan manusia ini roh dan jasad. Kita banyak dikisahkan tentang jasad kita selama 11 bulan. Duk telik muka, ya Allah dah jeragat. Macam saya lah kan, dah start ada jeragat. Kita macam ni je, dah start ada jeragat, tak ada jerawat, itu tandanya dah tua. Ya Allah, ya Tuhanku, bila dah tua, umur kita semakin pendek. Benda yang sangat saya takut apabila masuk bulan Ramadan tahun ni, tahu tak apa dia? Apabila saya ada baca satu tulisan ni, dia kata macam ni. Kita sebenarnya, kita rasa hidup di dunia ni lama. Betul tak? Kita mungkin sekarang macam saya 40 lebih. Macam semi senang. Kawan saya ni
Kami sama umur, 44 tahun. Anak pun dah ramai, 5-6 orang. Betul tak? Tetapi sebenarnya, walaupun kita rasa lama hidup atas dunia ni, hidup di akhirat tu lagi lama. Dia bagi contoh. Cuba tengok. Orang ulama' Melayu yang kita kenal nama, kita rasa macam hidup panjang. Antaranya kita tengok Profesor Dr. Hamka, Tok Kenali, Tok Janggut. Siapa lagi? Ulama'-ulama' yang kita kenal lah. Ramai ulama'-ulama' kan. Rupanya kita rasa macam mereka ni meninggal ketika berusia tua dah. Tapi rupanya bila kita belik balik sejarah hidup mereka, mereka hidup atas dunia ni sekejap. Tapi mereka masih hidup di akhirat sampai sekarang. Di akhirat pula. Di alam barzah sampai sekarang. Rupanya hidup kita bukan panjang kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Hidup kita ni panjang dekat akhirat. Saya pun bila fikir tu, ya Allah, sekarang kita bersedia untuk dunia kau-kau. Fikir tentang investment lah, fikir anak-anak lah, masa depan gaji kita lah, kan? Tapi rupanya kita jarang berfikir tentang roh kita yang akan kekal abadi dari Lauh Mahfuz. Roh ni yang kekal sebenarnya. Roh dunia sampailah kepada akhirat. Jasad ni dunia je. Tapi bukanlah. Halimah pun sebaya dengan saya. Alhamdulillah Halimah, umur kita pendek dah lagi tinggal ke Halimah kan. Tapi yang paling takut dekat akhirat ni lama. Beribu tahun, mungkin berjuta tahun kita nak tunggu sampai kiamat tu. Jadi apalah duit yang kita duduk sedia dekat akhirat nanti kan. Jadi seterusnya kita tengoklah. Sebab itu dia kata sepatutnya manusia bulan Ramadan is about kita memprihatinkan tentang roh kita. Sebab 12 bulan mungkin kita banyak duk uruh, orang Kelantan kata duk cara kepada jasad kita. Sekarang apa salahnya 1 bulan ni fokus betul-betul untuk menggemukkan roh kita. Namun cabarannya ialah penulis kata, jasad ni merupakan perkara yang dapat dilihat oleh mata kasar, manakala roh pula tak dapat dilihat. Itu yang jadi masalahnya. Allah menjadikan puasa sebagai satu medan kepada manusia untuk bangunkan roh agar manusia tunduk pada perintahnya. Jadi kita kena ingat, apa maksud bertakwa sini? Bertakwa ialah apabila kita menjalani ibadat Ramadan, kita sanggup ikut perintah Allah. Kalau rasa aurat tak sempurna, kita cuba sempurnakan. Kalau duit kita masih bercampur benda halal haram, kita cuba halalkan. Kalau anak kita masih lagi suka kepada benda-benda derhaka dan maksiat, kita cuba tarik dan galakkan dia untuk kembali mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Salina Muhammad Salim pun sama juga ya. Umur dengan saya, ramai sebaya dengan saya ni. Okey, poin yang keempat dalam buku ni dia kata gembira ini adalah soal hati. Macam kita lah gembira dengan kehidupan kita. Kita boleh senyum depan orang. Tapi kalau macam saya kan, kita dah hidup lama. Kita tahu senyum tu senyum ikhlas ke, senyum kerang ke, senyum buat-buat ke, senyum sinis ke, kita boleh agak. Tapi Allah SWT kenal hati kita tu macam mana. Sebab itu gembira ini adalah soal hati. Dia tak boleh tipu-tipu. Saya gembira, kakak happy-happynya. Saya update dalam medsos saya macam bahagianya. Keluarga saya happynya. Saya senyum je. Pergi sana, pergi sini, keluar dengan anak, keluar dengan suami, keluar dengan isteri. Wah, bersama dengan kawan-kawan happy. Tapi itu bermuka-muka. Tapi yang sebenarnya gembira yang betul, dia akan nampak. Dan gembira yang betul ni dia akan kekal. Itu maksud saya. Dia mesti lahir daripada benak hati yang tulus ikhlas. Dan kalaulah gembira itu datang daripada hati yang ikhlas, dia akan melahirkan istiqamah. Jadi orang yang sekejap-sekejap kantoi, bersemangat ketika Ramadan sahaja, lepas tu masuk je 1 Syawal, habis. Hilang kantoi. Setengah tu, saya nak bagi tahu setengah, jangan marah. 2 minggu pertama je rasa hebat, rasa semangat. 2 minggu akhir dah lemau. Tengok masjid lah. 2 minggu akhir tu macam dah lengang. Saya kan dekat kawasan saya ni surau ada, masjid ada. Sekarang 2 minggu awal saya pergi surau. Sebab saya dah selesa dengan dia punya tempat buka puasa, dengan toilet. Lepas tu kata Ustazah, tak nak ke pergi masjid? Kita kan ada masjid baru yang besar. Saya nak pergi tapi orang masih melimpah ruah. Saya nak tunggu 2 minggu terakhir baru saya nak pergi. Sebab apa? Sebab 2 minggu terakhir biasanya dia dah mula surut. Betul tak? Itu tandanya ada orang ni dia dah kantoi tengah jalan pun ada. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita tak macam tu lah.
Dia kata kalau gembira ni kita buat-buat, dia hanya bertahan sekejap sahaja kerana amalan tersebut tidak menjiwai dirinya. Apa maksudnya? Dia bukan budaya hidup dia. Dia just reka-reka for the purpose of something. Satu. Yang kedua, mungkin dia reka-reka supaya orang kata dia bagus. Yang ketiga, mungkin dia just ikut-ikut tanpa kefahaman ilmu. Sebab tu kena ada ilmu. Okey. Sebelum kita masuk poin seterusnya, saya nak maklumkan jugalah ramai-ramai ada kat sini. Siapa lagi yang tak bayar fidyah? Ada yang duk call saya, dalam circle saya pun pakat duk kira fidyah. Siapa yang tak bayar fidyah lagi, kalau tak ada tempat nak bagi fidyah, boleh bagi pada saya. Sebabnya, bagi pada NGO saya lah. Sebab kami membuat pelbagai program Nur Ramadan. Sempena Ramadan sama macam tahun lepas. Kami dah buat lebih kurang 10 tahun. So ada kita bagi, kalau fidyah ni kan fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah makan orang miskin dan juga fakir. So kita ada buka lah. Tahun ini kita bagi fakir miskin makan di surau. Sebab sekarang dah boleh buka kat surau. Bungkus lah tapi kita hantar juga ustaz untuk bagi tazkirah. Terutamanya surau Daif. Sebab surau Daif ni mereka tak mampu nak panggil ustaz bagi tazkirah. Dan kita target kalau boleh tazkirah tu dia 14 hari pertama Ramadan. Sebab apa? Sebab 14 hari pertama Ramadan, saya dah sebut tadi, orang yang tak biasa pergi surau pun dia akan pergi surau. So siapa nak tumpang fidyah boleh. Dan juga siapa yang nak sumbang Nur Ramadan, bolehlah pergi dekat link tu. Nanti klik situ, kat situ boleh nampak macam-macam program yang kami sediakan untuk tahun ni. Kita ada bagi makan dekat pelajar-pelajar universiti. Kita ada juga program bersama orang asli. Kita juga ada program bersama mu'alaf. Ini yang memang kita buat setiap tahun. Bersama dengan gelandangan. Saya tak buat tak banyak. Kita fokus, tetapi orang ni adalah orang yang memang kita jagalah sejak bertahun-tahun. Dan pada hujung nanti kita akan bagi juga agihkan wang sumbangan raya tu 10 terakhir lah kepada penggali kubur, kepada imam, bilal di kampung-kampung yang gaji mereka sangat kecil tetapi mereka sedia berkhidmat. Tak macam kita. Kita kadang-kadang dapat gaji, kita pergi, betul tak? Tapi kalau tak ada gaji, kita malas. Tapi mereka ni bila di kampung gaji baru berapa tau. Dan kita ada juga buat 10 hari terakhir tu untuk iftar dan juga sahur dan qiyam bersama dengan pondok-pondok di Patani. Jadi siapa nak, boleh pergi ke page saya ada pin kan, IG, TikTok pun ada. Kat situ boleh menyumbang. Kalau fidyah, tulis fidyah tau. Kalau zakat, tulis zakat. Kalau sumbangan selain daripada dua tu, tulis sumbangan. So fidyah saya akan uruskan cara fidyah. Zakat saya akan uruskan cara zakat. Kalau puan-puan tak tulis, saya akan uruskan macam yang lain lah. Kita sambung lagi yang kelima. Poin yang kelima ialah kegembiraan itu muncul daripada hati kerana dia tahu dia bukan mendapat keuntungan material. Sebab puasa ni, bila kita puasa, bukan kata puasa satu hari terus dapat bergolek-golek duit RM100. Esok puasa lagi dapat duit lagi. Lusa dapat duit lagi. Ataupun puasa hari ni terus doa, Allah makbul doa. Esok puasa lagi terus. Macam zaman dulu, ingat tak? Saya kecil-kecil dulu, orang suka sangat tampal. Hari pertama, fadilat dia apa? Hari kedua saya paling ingat. Saya suka kejar ikut fadilat tu. Nak ceritanya jahilnya kita kanak-kanak dulu kan. Saya suka. Nak solat tarawih ke, nak puasa saya tengok. Hari kedua, seperti kain putih bersih. Dia kata macam dosa hilang terus. Jadi kadang-kadang kalau budak-budak macam kita kanak-kanak dulu tak apalah. Sebab kita fikirkan keuntungan segera ataupun keuntungan material. Tapi puasa ni, dia keuntungan pada nafsu. Sebab tu kalau hati tu tak ikhlas, dia tak boleh nak terima tau keuntungan nafsu sebab benda tak nampak. Macam saya ada share dekat posting saya minggu lepas. Pergi cari balik. Bagaimana sekeluarga ni, mereka boleh ambil keputusan untuk wakafkan tanah yang mereka dapat. Tanah yang tempat lain mereka jual. Mereka berpakat semua adik-beradik. Bukan mudah tau. Tapi mereka berpakat semua adik-beradik. Mereka wakaf dan mereka bangunkan sekolah. Bagi kepada satu yayasan di Perak. Alhamdulillah. Saya terfikir, kalau saya lah. Kalau saya ajak adik-beradik saya, belum tentu nak ikut tau. Walaupun saya nak sulung. Tapi dia boleh. Kalau puan nak tengok cerita dia, pergi dekat saya punya KRT. Hari apa dah ya? Hari Jumaat. Jumaat beberapa hari lepas lah saya tulis. Tentang bagaimana bersungguh-sungguhnya adik-beradik ini wakaf. Wakaf ni puan,
Dia tak nampak material tau. Nama kita pun tak ada. Kita ada sebagai pewakaf, lepas tu orang lain dapat untung. Nampak tak? Tapi dia nampak untung kat mana? Untung kat akhirat. Begitu juga dengan puasa. Puasa ni penat. Kalau tak kena gaya, hanyalah dapat lapar dan dahaga. So, kalau orang yang hati tak gembira, dia tak akan seronok dengan ganjaran, kerana ganjaran tersebut adalah keuntungan pada nafsu yang kita payah nak tengok dengan mata kasar, kecuali dengan mata hati. Mata hati dalam bahasa Arab kita panggil basir. Kita baca kan basir, bukan basyir. Basir tu mata hati. Kan? Dia kata, walau bagaimanapun bagi hati yang telah terdidik dengan susah dan payah dalam melakukan perkara yang baik, maka dia akan gembira dengan Ramadan. Sebaliknya, bagi hati yang liar dan terdidik dalam suasana kelalaian, maka ia sukar untuk gembira dengan puasa. So sekarang puan-puan, tuan-tuan, cuba tengok. Kita sekarang hati kita gembira tak dengan kehadiran Ramadan? Bukan kita. Kita mungkin nampak gembira. Macam saya ni kan nampak siap dengan pelamin. Nak bersama tuan-tuan dan puan-puan. Siap dengan kitab, dengan rehal semua. Ni lupa. Kita orang pun ada jual juga kurma ajwa premium ni. Tengok. Dengan persiapan beli kurma lah, bagi dekat orang. Itu betul. Kita nampak gembira. Tapi saya minta sekarang, saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, jom ketuk hati kita. Hati kita gembira tak dengan kehadiran Ramadan? Benda ni dia tak boleh buat ketika kita sibuk. Ketika kita bercakap dengan orang. Ketika kita tengah bekerja. Sekejap lagi Zuhur kan? Cuba duduk atas tikar sejadah. Renung dalam-dalam. Hati aku ni gembira ke tak gembira? Hati aku ni ngamuk ke tak ngamuk? Hati aku ni lalai ke tak lalai? Hati aku ni berkeluh kesah duk kira sebenarnya berapa hari lagi nak habis Ramadan. Aku dah tak selesa dengan keadaan Ramadan ni. Aku nak balik asal. Cuba cek. Luar kita boleh tipu. Tapi kita dan hati kita je tahu kebenarannya. Saya tak boleh nak judge tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan juga tak boleh nak judge saya. Ustazah nampak gembira je. Ini mungkin gembira luaran. Tapi hati saya menipu. Wallahualam, siapa yang tahu. Tapi kita doa-doa taklah. Jom, sekejap lagi waktu Zuhur, cuba renungkan dalam-dalam. Kalau boleh duduk tempat yang senyap, kita fikir seorang-seorang, wahai hati, cuba cakap ke hati kita. Wahai hati, kan, kamu sekarang gembira ke tak gembira? Kamu sekarang berkeluh kesah ke tak keluh kesah? Kamu sekarang sedang kecewa ke macam mana? Kamu masih ada sifat dengki pada orang ke atau macam mana? Hati, kamu semakin baik ke ataupun kamu semakin buruk? Ya Allah, kita sebenarnya tahu hati kita. Betul tak? Kak Kuzama. Betul tak? Masyah Nilam Utama ni, Kak Kuzama ni. Dalam diam rupanya kita berbaki 29 hari lagi Ramadan. Betul. Sekejap lagi cek Zuhur ni. Duduk atas tikar sejadah. Cuba paksa diri kalau yang bekerja sebelum Zuhur ni, kita kan rehat pukul 1. Cuba renung. Sambil-sambil letak tangan dekat ni, tak apa. Ya Allah, Tuhanku, hati aku ni macam mana? Aku nak baiki macam mana? Ada banyak cara untuk baiki hati pada bulan Ramadan. Tapi kita bersedia ke tak bersedia? Nampak? Saya bercakap pun dah perlahan. Sebab saya sendiri pun rasa sebab dan sedih. Sebab saya bimbang. Saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan. Tapi rupanya hati saya ni sebenarnya tak macam yang saya duk cakap dengan tuan-tuan dan perempuan. Betul tak Puan Yustina? Ya, hanya Allah dan kita saja yang tahu. Sebab tu ikhlas ni, kan ulama sebut, seperti malam yang pekat. Dan dalam malam yang pekat tu ada semut yang hitam pekat, duduk atas batu yang pekat. Kita tak nampak apa-apa kecuali dengan mata hati. Jom kita gilap hati kita masing-masing. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa esok pukul 12.30 hari kita akan bersama lagi. Tapi sebelum tu, siapa yang nak ni kurma ajwa? Kurma ajwa ni kita jual 1 karton, murah saja. Ini premium yang besar. Dia ada banyak grade kan? Ni kurma ajwa biasa. Dia bukan yang kurma biasa tu. Kalau puan-puan nak tahu, consumption kurma ni yang saya sedih juga ni. Dekat Singapura, consumption dia lagi tinggi daripada penduduk kita Malaysia consume kurma ajwa. Sebab dia orang tahu kelebihan dari sudut fizikal tu lah. Kesihatan, nak bantu wanita hamil, nak bantu warga emas,
Kalau sahur saya memang buka dengan sahur saya tutup dengan kurma. Puasa memang kita buka dengan kurma kan. Tapi saya nak ceritanya, dekat Malaysia kita tak faham lagi dengan kelebihan kurma ni, terutamanya kurma ajwa. Tapi dekat Singapura permintaan dia lebih tinggi daripada permintaan yang masuk ke Malaysia. Dan kan Singapura rakyat Islam dia tak ramai. So siapa yang nak kurma ajwa, sambil tu sebenarnya kurma ajwa ni adalah untuk menampung dana pembangunan pusat dakwah dan sekolah kami. Sekarang kami ada 2 unit. Lepas raya nanti kita akan pindah 4 unit sebab dah tak cukup. Nak uruskan saya punya medsos saja dah berapa orang. Puan-puan jangan ingat saya seorang ni banyak orang yang uruskan medsos saya ni, nak uruskan syarikat, nak uruskan sekolah, gitulah. Bagaimana nak ajar hati jadi ikhlas Puan Rosina? Gini Puan Rosina, jangan lupa bersama dengan saya esok kita akan bercakap tentang, tajuk dia best esok tau, serangan hendak terhadap ikhlas. Macam mana? Biasa kita dengar serang hendak dalam tentera, kan? Kita attack dalam bersama cyber trooper ataupun tentera fizikal. Tapi tajuk esok ni best, serangan hendak terhadap ikhlas. Maknanya kita nak tahu kita ikhlas ke tak. Tapi jangan lupa ya puan-puan, sekejap lagi pukul 1 duduk atas tikar sejadah, renung betul-betul, ketuk hati masing-masing. Adakah hati kita sekarang gembira tak dengan kedatangan Ramadan? Kalau gembira ke tak gembira, esok kita jumpa, kita akan belajar pula serangan hendak terhadap ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ya, Kak Uzama kurus betul lah.